TV KPM. Didik TV KPM. Wah, ramainya yang datang kedai aku hari ni. Hei, menjadi strategi aku. Aku nak lagi ramai yang datang. Aku nak bubuh beras kat keliling kedai aku. Shh. Tabur sana sikit. Tabur sini sikit. Nang ding ding nang nak untung nang. Aiman. Jangan rugi nang. Aiman. Ustazah. Ustazah silakan. Saya ada masak menu special hari ni, Ustazah. Awak buat apa tu, Aiman? Saya baling beras sikit, Ustazah. Ada ayam kat sini, Ustazah. Mana ayamnya? Saya duk tengok awak duk baca popek-popek mentera apa benda pula tu. Alah, hai, Ustazah, jangan bagi tahu orang, Ustazah. Saya ada jampi sikit. Yalah, biasalah berniaga ni kenalah ada pelagis-pelagis sikit barulah ramai orang datang. Ni, apa kuning-kuning ni, Aiman? Ni apa ni? Yang ni sop bonjot. Kalau ada orang order sop-sop, saya bagi free gift sop bonjot ni. Boleh. Waalaikumsalam. Ustazah dengar bonjot-bonjot sup bonjot tu apa, Aiman? Alah, Ustazah Ustazah Amira. ni sikit ni saya nak buat perhiasan atas meja Aiman je ni, pun. Pelik je Ustazah dengar. Tak baik tu, Aiman. Alah, biasalah Ustazah. Kalau kita berniaga ni, Ustazah, nak bagi orang repeat lagi makanan kita ni, kena ada benda-benda macam ni barulah orang makan je. Tak boleh. Teringat muka saya. Syirik tu, Aiman, berdosa besar. Sabda Nabi, akbarul kabair asyirku billah. Apa tu, Ustazah? Sebesar-besar dosa adalah menyekutukan Allah. Alamak, tapi biasalah Ustazah, bisnes kot. Nanti tak balik boleh. nanti saya taubatlah. Tak boleh, Aiman. Tak boleh. Berdosa besar. Alamak. Aiman kena bertaubat dengan segera. Bertaubat, Ustazah? Kerana sekiranya kita tak sempat bertaubat, kita meninggal di dalam kekufuran. Alamak. Takut saya, Ustazah. Nak ke Aiman menghadapi azab yang pedih nanti? Azab pedih? Ya. Kalau macam tu saya nak buang semua benda-benda khurafat ni. Buang. Saya nak buang semua. Saya nak bertaubatlah, Ustazah. Ya, elok buang. Alhamdulillah. Kalau Aiman bertaubat. Bertaubat, Aiman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Teras hari ini. Saya baru lepas melafazkan syahadah. Orang kata apa? Sebab apa? Tadi saya baru orang kata bertaubatlah daripada perbuatan saya. Saya buka kedai, tapi saya buat benda-benda syirik. Jadi Ustazah dah nasihatkan saya untuk saya bertaubat. Alhamdulillah. Jadi saya nak mempersilakan kedua-dua orang Ustazah yang nasihat saya tadi. Yang pertama, saya persilakan Ustazah Amira. Ya. Ustazah, apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, sihat, Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah ya sebab Sama-sama. menasihati saya tadi. Sama-sama, Aiman. Dan saya ada juga Ustazah yang kedua, Ustazah Rohani. Apa khabar, Ustazah? Baik. Apa khabar, Aiman? Saya dah bertambah baik dah, Ustazah, sekarang. Saya dah tak pakai dah. Orang kata apa, mentera-mentera lah. Orang kata benda-benda syirik ni. Tapi Alhamdulillah, Ustazah, bila Ustazah Amirah kata kena perbaiki makanan, sekarang ni kedai saya pun dah semakin ramai orang datang, Ustazah ya. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik kita, perkara yang merosakkan akidah. Jadi Ustazah, sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini, saya nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh, Ustazah? Boleh, jom. Okey, murid-murid sekalian, dipersilakan. Tada. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Hai. Alhamdulillah. Selamat datang ke Teras Didik TV KPM. Alright, Ustazah.
sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak berkenalan dulu dengan adik-adik kita yang berada di Google Meet. Sekarang ni kita nak mempersilakan yang pertama, kita ada Nazmi. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmi Haziq bin Muhammad Farid. Saya dari sekolah SK Tajaya PC 92. Cita-cita saya adalah menjadi bomber. Okey, jadi bomber Wow. penyelamat negara. Alright, seterusnya kita ada Adelia. Dipersilakan, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adelia Kaisara binti Suhaimi dari Sekolah Kebangsaan Duyung, Kuala Terengganu. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Oh, jadi doktor kan? Oh, daripada Terengganu, jauhnya. Baik, seterusnya Ustazah, kita nak berkenalan pula dengan Aklan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aklan bin Muhammad Azmi daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesisir 92. Saya tak tahu apa cita-cita saya. Tak apa Ustazah, sebab mereka ni masih muda lagi. Banyak Masih perkara belajar. yang mereka nak explore dan kita doakan Ustazah mereka akan berjaya suatu hari nanti. Dan kita nak berkenalan seterusnya dengan Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amal Iqman bin Muhammad dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Sungai Ranggis, Selangor. Cita-cita saya menjadi askar. Oh, kita ada bomber, kita ada askar, kita ada doktor. Bagus. Ini semua frontliner kita, Ustazah. Betul. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Ehsan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ehsan bin Muhammad Basir dari Sekolah Putrajaya Presin 18-2. Cita-cita saya ikut je mana-mana yang boleh. Ini bagus. Yang anak yang soleh ni Ustazah, dia tak kisah. menurut ibu Mak bapa. dia kata nanti suatu hari nanti jadi seorang ustaz ke, mana tahu kan? Kan, nak jadi baik, cikgu Ustazah. kan. Jadi tadi kita dah tengok sedikit pada lakonan kita sebentar tadi. Itu lakonan lah Ustazah kan? Ya, betul. Dan selepas ni kita akan cerita kenapa lakonan itu kita buat seperti tadi. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak dengar apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Jom. Perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar dan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik jika tidak bertaubat. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik, segala pahala sepanjang hidupnya akan terhapus dan sia-sia. Oleh itu, kita perlulah mempelajari akidah secara mendalam agar tidak terjerumus melakukan perbuatan syirik sama ada sengaja atau tidak sengaja. Perkara yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada syirik ialah kita kena tambahkan ilmu agama, solat jangan tinggal, membaca Al-Quran dan berkawan dengan orang yang baik-baik. Untuk mengelakkan diri daripada perbuatan syirik, kita perlulah pertama, memperbanyakkan ilmu agama. Kedua, solat jangan tinggal. Ketiga, mengaji Al-Quran. Dan terakhir sekali, kita perlulah berkawan dengan orang yang baik-baik. Bagi tajuk kali ini iaitu syirik merosakkan akidah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di dunia sebagai makhluk istimewa kerana dikurniakan akal fikiran dalam menjalani kehidupan yang pastinya penuh dengan ujian. Oleh itu seharusnya ianya dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang mampu menjadikan kita insan bertakwa. Untuk itu, jangan sekali kita cuba mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Yang paling penting sekali, jangan tinggal solat tau. Bila kita tak tinggal solat, maka kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan syirik. Kita nak tanya kepada Ustazah Amirah. Ya, saya. Ustazah Amirah ni, kalau anda semua nak tahu, Ustazah juga orang yang terror masak tau. Dekat depan ni, dia yang masak. Okey. Bocor rahsia Ustazah. Bocor rahsia saya, Aiman. Baik Ustazah. Alahai. Hari ni kita bukan nak belajar masak-masak kan? Tak ada. Tapi apa topik yang kita nak cerita hari ni Ustazah? Baiklah, hari ni kita akan belajar topik syirik merosakkan akidah. Oi, takutnya kita Ustazah kan? Tadi kan Aiman dah berlakon bab syirik. Baca mentera-mentera. Tak nak macam tu? Tak nak. Okey, Jangan. baik.
Ustazah Roha, apa yang kita Ya, nak Aiman. fokuskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Silakan. Ya, insya-Allah hari ini kita nak fokus, kita nak tahu apa maksud syirik. Dan kemudian dalil hukum syirik dan juga apa jenis-jenis syirik. Serta kesan orang mengamalkan syirik dan juga tindakan bagaimana kita nak menghindar daripada melakukan amalan syirik ini. Okey, baik Ustazah. Itu yang kita akan fokuskan hari ini. Kita nak tahulah berkaitan dengan syirik ni apa dia ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang angin, bersenandunglah mambang aku, wahai mambang. Lepas ni saya cerita Boleh. Okey, baik. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Trust Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Trust Didik TV KPM. Alright, hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik, iaitu perkara yang merosakkan akidah kita. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita, Ustazah, apa kata kita nak jemput keberkatan dengan kita nak berdoa terlebih dahulu. Okey Ustazah? Ustazah nak minta siapa yang baca doa ni? Okey, Ustazah nak jemput ketua kelas. Oh, Aiman. ketua kelas. Abang Aiman kita ketua kelas untuk boleh. mengetuai bacaan doa. Baik Ustazah. Jadi murid-murid kat rumah dan juga di studio boleh tanda tangan. Jom sama-sama kita berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik Ustazah. Kita doa dah. Dan Ustazah, tadi sebenarnya Ustazah, lakonan kita sebentar tadi tu nak cerita pasal apa sebenarnya Ustazah? Ya, okey. Baiklah murid-murid di studio dan juga di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 pada adik-adik ataupun murid-murid boleh merujuk muka surat 88 yang bertajuk syirik merosakkan akidah. Okey, sebagaimana yang adik-adik lihat pada awal siaran tadi kan ada Abang Aiman kita melakukan perkara-perkara syirik. Perkara syirik adalah berdosa besar. Jangan tiru jangan cuba di rumah. Aksi itu tidak boleh ditiru. Tapi Ustazah, saya tak faham lah syirik-syirik ni apa benda pengertian dia Ustazah? Ya, mengapa syirik merosakkan akidah? Kenapa Ustazah? Jom kita lihat apakah maksud syirik. Okey. Kalau kita nak tanya salah seorang daripada adik kita, apa yang mereka tahu tentang maksud syirik? Yes, boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Saya nak jawab. Silakan. Murid mana yang nak cuba untuk jawab soalan yang Ustazah ajukan? Kita nak minta tolong Amar lah. Boleh tak Amar? Jawab soalan yang pertama. Apakah Amar pengertian syirik? Silakan. Boleh Amar? Menyembah berhala. Okey. Ya. Antaranya. Ustazah, boleh kita terima? Contoh, boleh. Okey. Okay, ada bagus. murid-murid lain nak cuba lagi? Ada? Adilia? Kau Adilia nak cuba? Silakan Adilia. Silakan Adilia. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan apa jua cara seperti iktikad, perkataan dan perbuatan. Okey. Jom kita lihat. Betul ke tak jawapannya? Betul atau tidak Okey. Okey, syirik ialah perbuatan menyekutukan
Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Maknanya menyekutukan tu maknanya kita menyamakan Allah itu dengan sesuatu benda yang lain. Okey, sebagai contoh, syirik juga boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad kita, kepercayaan kita, perkataan kita atau perbuatan kita. Macam tadi, Abang Aiman dia menabur beras itu dengan perbuatan dia. Yang dia bercakap-cakap mantra tadi, kata-kata mantra dia adalah dengan perkataan. I'tiqad mesti dia, kepercayaan dia nak Dengan hati dia. Dalam hatilah. Dalam hatinya. Dia nak melariskan makanan, kedai makan tadi. Kan? Okey. Anda nak tahu contoh perbuatan syirik? Jom kita lihat apakah contoh-contoh perbuatan yang membawa kepada amalan syirik. Okay, yang pertama, menyembah berhala. Betul amal tadi memberi contoh penyembahan berhala. Okey, murid-murid tahu apa itu berhala? Ustazah yakin? Okey. Anak-anak tahu? Okey. Berhala dibuat daripada patung, dibuat daripada batu, kan? Dibuat daripada ukiran-ukiran ni lah. Okey. Okey. Memuja jin dan juga syaitan. Jadi apabila kita memohon pertolongan daripada jin ataupun syaitan, maknanya kita telah menyekutukan Allah. Macam kita pakai kain kuning tadi. Macam kain kuning tadi. Macam Antara tu menduakan Allah lah tu. Menduakan Allah. Woi, takut kita Ustazah kita tak kan. boleh menduakan, menyamakan Allah dengan benda lain. Kita hanya boleh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, ini contohnya. Tu. Okey, seterusnya berdoa kepada makhluk selain Allah. Contoh kita memohon pertolongan daripada dukun, bomoh, kan? Macam tadi tu, mesti Aiman pergi jumpa bomoh atau dukun untuk mendapat mantra dan kain kuning tu kan. Betul lah Ustazah. Bunjuk tadi tu. Dukun mana yang Aiman pergi jumpa ni? Dukun dekat hujung kampung sana Ustazah. Kita tengok tanah perkuburan tu pun ada kain kuning tu. Okey, seterusnya percaya bomoh yang menggunakan sihir tadi. Ustazah dah nyatakan tadi. Ini bomohnya Tengok bomoh dia tu. Menyeramkan. Guna keris macam tu. Tengok Macam di atas musai meja tu, tu guna keris dengan apa? Limau nipis. Untuk menajamkan ilmu ke apa kan. Itu ada syirik. Maknanya tak boleh kita mohon selain daripada Allah kan. Tapi Ustazah, apa dalil yang membuktikan bahawa perbuatan syirik ini satu perbuatan yang sangat dikeji Allah SWT? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Okey, jom kita lihat. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Ustazah nak minta Aiman tolong bacakan. Aiman. Ketua kelas kena Ketua jadi kelas kan. Kena. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Okay, maksudnya? Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Okey, Ustazah. Ini dalilnya, Ustazah? Ya, ini dalilnya. Memang dalil nakli daripada surah Al-Baqarah. Okey. Murid-murid nak tahu berapa jenis syirik? Alamak, yang ni tak tahulah, Ustazah. Kalau nak tahu, jom kita belajar. Okey, yang pertama adalah syirik jali. Syirik terbagi kepada dua ya, murid-murid. Okey, yang pertama syirik jali. Dan yang kedua syirik khafi. Jali dengan khafi ni nama orang ke Ustazah? Ini seumpama seperti nama orang. Tetapi dia ada maksudnya. Mari kita lihat syirik jali. Apa maksud syirik jali? Okey, maksudnya ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menyembah selain daripada Allah. Ia juga dikenali sebagai syirik yang besar. Nanti kita lihat contohnya. Macam Aiman buat tadi tu lah. Macam buat tadi tu. Itulah jali. Menyembah Jali. Bukan nama jali, bukan nama orang jali. Ini nama orang tadi. Maksud jali daripada perkataan bahasa Arab. Okey. Baik, Ustazah. Yang besar. Yang kedua. Ini contoh-contohnya. Betul seperti Ahmad Luqman kata tadi, menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Okey, ada contoh lain lagi tak, murid-murid? Okey, silakan. Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Boleh bagi contoh kepada Ustazah. Boleh sebutkan nama anda dan jawab soalan tersebut. Raya nak cuba tak? Contoh yang Ustazah dah beri di sini, berhala, menyembah matahari, bulan, lain-lain ada lagi.
Ada siapa-siapa nak Siapa cuba? tahu. Okey. Mungkin dia ada pembacaan Ada tak murid kita nak cuba? yang lebih. Luqman mungkin ke? Kita bila bentuk? Silakan. Luqman, Amar Luqman, silakan. Sembah pokok. Sembah pokok. Bagus. Betul. Ada juga sembah pokok sudah Besar syirik Ada. jari. Betul. Mantap. Okey, seterusnya meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain pada Allah. Okey. Maknanya pergi memuja di atas kubur orang mati. Bawa pisang, bawa ayam. Oh, yang ni teruk sangatlah Ustazah ya. Ada. Minta nombor kan? Minta nombor ekor semua ada kan? Tu syirik lah tu. Okey, itu Baik. tidak boleh. Itu Okey. syirik jali. Syirik jali. Syirik Bagaimana yang pula besar, dengan syirik khafi Ustazah? Okey, mari kita belajar. Maksud syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika berdoa atau melakukan sesuatu perkara. Ia dikenali juga sebagai syirik kecil. Tadi jali besar, khafi kecil. Khafi ni dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab tersembunyi kan? Dia kecil. Okey. Contoh-contohnya seperti kita boleh nampak ni murid-murid. Dahsyatlah gambar dia Ustazah. Pergi solat. Dia sedang melakukan solat tetapi selfie. Nak solat ni, solat Jumaat. Dan solat dan tahajud. Solat Jumaat ke kan? Selalu tunjuk. Nunjuk. Maknanya Ustazah, dia solat ni untuk Allah ke untuk siapa ni? Maknanya ini solat untuk siapa? Bukan ikhlas untuk untuk dapat like yang banyak. Betul. Ikhlas untuk Allah. Tapi untuk dapat like manusia. Masuk jadi IG, Insta kan? Betul. Contoh macam pergi mengerjakan umrah dan haji. Kita biasa lihat orang selfie kan depan Kaabah, tapi itu ikut pada niat lah. Kadang nak bermegah-megah, kadang memang dia nak membuat kenangan ikut pada niat. Apa lagi Ustazah? Mungkin kita boleh tengok contoh kita lihat dia. Contohnya. Okey, syirik khafi. Ustazah nak minta murid kita di dalam studio untuk membaca contoh yang Ustazah tunjukkan di sini. Okey. Siapa Aklan yang nak baca? Aklan nak cuba tak? Silakan. Boleh. Okey, silakan Aklan. Contoh syirik khafi. Syirik khafi ialah riak, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Ya, betul, tepat. Kadang dia nak like lah macam Aiman kata tadi, nak like yang banyak kat Facebook, kat YouTube, kat Insta kan. Atau dia nak kedudukan di mata masyarakat. Dia nak jawatan, nak pegang nak pangkat besar. Buat kerja. Sibuk. Nak suruh bos tengok. Contoh macam kita bersedekah kan, kita menunjuk-nunjuk apa semua kan. Betul. Okay. Maknanya dia buat tu bukanlah untuk Allah tapi untuk orang lain. Tapi Ustazah, saya tengok tadi kalau orang yang buat mantra-mantra ni dengan muka dia hitam, rambut dia panjang, misai dia berpusing-pusing. Kita nak tengok juga apa kesan kepada orang yang mengamalkan syirik ni. Kok muka dia sengit ke apa ke kan? Tapi kita akan cerita selepas ini. Boleh Ustazah? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Nak tahu apa kesannya? Kembali selepas ini terus di Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku kerana Allah yang satu. Ku serahkan segala harta jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang esa. Alright, kita kembali dalam
Teras Didik TV KPM. Okey Ustazah, tadi saya rap tadi tu. Itu boy, salah satu. terbaik lah, Aiman. Terbaik Ustazah. Main lagi rap Aiman. Okey Ustazah, itu orang kata terjemahan daripada doa iftitah. Ya, dalam solat kita. Dalam solat kita yang mana inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita buat ni semua perlulah kerana Allah. Betul Ustazah kan? Betul. Jadi Ustazah, kita sebelum kita nak pergi kepada kesan terhadap orang yang mengamalkan syirik ni Ustazah, apa kata kita nak sembang-sembang, borak-borak santai lah Ustazah kan? Betul, yang flashback balik. Kita nak refresh Sebab balik tadi apa kita, yang kita dah ajar murid-murid kita pengertian apa semua. Jadi kita nak tanya buat pengukuhan sikit. Pengukuhan Ya, sikit. betul. Baik Ustazah, yang pertama. Okey, apa pengertian syirik? Siapa nak jawab? Terus, Silakan. cepat. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Pantas. Silakan. Siapa Ada tak yang nak cuba? pantas? Ehsan ke? Ehsan, silakan Ehsan. Pengertian syirik. Pengertian syirik tadi. Ingat lagi tak? Syirik ialah menyekutukan Allah. Dari segi itikad, perbuatan dan perkataan. Yes, Okey, betul? Terbaik. Baik, kita pergi yang kedua pula Ustazah. Okey, yang kedua, apa hukum melakukan syirik? Siapa nak jawab? Nazimi. Silakan. Okey. Amar angkat dulu. Amar. Okey, Amar angkat dulu. Silakan. Apa hukumnya? Haram. Okey. Marah tu. Syirik terbagi kepada berapa bahagian dah sebutkan. Nazimi. Nazmi. Berapa Nazmi bahagian? boleh? Silakan. Berapa bahagian? Terbagi kepada dua, Dua. Apa dia? Bahagian. iaitu syirik jali dan syirik khafi. Pandai. baik. Betul. Bagus. Okey, Baik, dah. seterusnya. Beri satu contoh syirik jali. Okey, Siapa nak siapa jawab? pula? Aklan. Satu Aklan. contoh syirik jali yang syirik besar. Okey, Adilah nak cuba. Silakan. Ada Tidak, dia. Aklan. Okey. Menyembah bahala. Syirik jali menyembah bahala. Okey, Alright. betul. Okey. Bagus. Syirik kopi? Satu contoh. Siapa pula? Syirik khafi. Okey, Siapa silakan. pula? Adilia Adilah, nak jawab. Adilah. Okey. Okey, Adilia. Syirik khafi membuat kebaikan bukan kerana Allah. Okey, terbaik. betul. Nampaknya anak murid-murid kita semua dah faham Betul. tentang topik yang slot yang pertama tadi. Baik kan? Ustazah. Tapi saya Okey. tengok Ustazah kan, orang yang jenis buat mentera sana sini kan. Nampak rumah dia gelap, lepas tu dengan muka-muka dia pun Muka gelap pun sekali gelap. Ustazah. Ya, Hati betul. lagi gelap. Hati lagi gelap. Hati lagi gelap. Boleh Ya. Ustazah cerita tak? Apakah kesan orang dia. yang mengamalkan syirik ni Ustazah? Ya, apa kesan mengamalkan syirik tadi? Dah kita baca mentera, kita buat macam-macam kan? Antara kesan dia adalah akidah kita ni boleh terbatal, terpesong. Alamak. Sebab kita Bahayanya. dah menduakan Allah. Kita dah tak percaya dekat Allah. Sebab apa? Kita sembah berhala, sembah matahari, sembah pokok. Jadi menyebabkan kita ni akidah kita boleh terpesong. Dah tak ada dah Allah yang esa tu. Okey, yang seterusnya berdosa besar. Okey, dan yang ketiga dijanjikan azab yang pedih di akhirat nanti. Wish, takutnya takut Ustazah. kan? Takut. Sebab itulah Ustazah cakap tadi, Aiman kena bertaubat cepat-cepat. Ya Allah. Kita nak untung atas dunia, tapi di akhirat nanti kita kena seksa. Betul. Takutlah Ustazah. Jadi jangan amalkan syirik. Kan? Okey, Baik, seterusnya. Ustazah. Tapi Ustazah, ini kalau kita tengok kesan pada keseluruhan lah. Ya. Kalau kita tengok pada kesan amalan syirik khafi macam mana Ustazah? Macam mana pula? Okey, terhapusnya pahala amalan kita. Kan? Kita dah bersedekah sebelum-sebelum ni, kita solat, kita puasa segala-galanya, tapi kita mengamalkan syirik, menyembah berhala, matahari, kubur, kan? Maka amalan-amalan kita yang lepas pun akan terhapus dan mendapat dosa serta kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Bila kita Allah murka, kehidupan kita tak akan tenang. Patutlah saya asyik stres Ustazah. Ya, asyik rasa takut, nak untung kan. Hati Sebab tak tenteram. hati kita tak tenang, tenteram. Patut orang tak nak kawan dengan saya pula Ustazah. Ya, lepas tu kehidupan kita pun tak tenang. Cuba Aiman tengok ada berlakunya pada zaman sekarang manusia kita ni percaya dengan bomoh. Pergi jumpa bomoh, bawa pisang, bawa apa segala, nak Bawa pulut kuning. bawa pulut kuning. Sebab apa? Nak suruh bomoh tu bagi kita cantik, bagi suami kita terpikat. Lepas tu bila kita balik rumah, suami kita takut.
Suami kita tahu semua. Hidup kita tak tenang lah. Cek belakang ada paku Ustazah. Jangan. Itu benda lain dah. Itu benda lain dah tu. Okey. Okey. Kehidupan kita tak tenang. Kita akan risau. Suami aku dekat luar buat apa kan? Sebab kita percaya dekat bomoh. Hati kita tak tenang. tak percaya dekat Allah Taala yang memberkati suami kita sendiri, memberkati kehidupan kita, okey, memberkati kehidupan keluarga. Tak percaya dekat bomoh tu lagi. Alamak. Kan mana nak tenang kehidupan macam tu. Baik-baik Ustazah. Sekarang ni saya dah bertaubat lah Ustazah. Saya dah bertaubat dah. Kan? Jadi apa yang perlu saya buat Ustazah? Apa amalan-amalan? Boleh tak Ustazah bagi saya amalan-amalan sikit? Selepas ni Ustazah cerita Tapi sebelum tu kita borak santai dulu. Okey. Sebelum tu Ustazah nak tanya dekat murid-murid. Apa berikan contoh riak yang berlaku dekat sekeliling murid-murid? Sekeliling kita Ya, banyak sekeliling kita. Okey. Perkara riak, perkara yang macam kita nak menunjuk-nunjuk apa. Jom kita tanya anak murid kita. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Nazmi nak cuba ke? Nazmi boleh cuba tak? Apa riak yang ada di Apa riak sekeliling yang ada dekat sekeliling Nazmi? Mengambil gambar dan hantar kepada Facebook. Betul. Ambil gambar apa? Ambil gambar. Ambil gambar solat. Tunjuk-tunjuk. Kan riak. Dia buat live Ustazah? Buat live Tengah solat buat live? shopping. Aduh. Shopping telefon, beli Oppo lah, beli Huawei lah, kan. Macam-macam, Macam-macam dah nama-nama sekarang ni yang hebat-hebat. Baik. Lepas tu, Ustazah. Itu yang pertama. Yang kedua? apakah faedah jika kita menyembunyikan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan? Apa Aiman. faedah dia? Kalau Aiman solat. Kalau saya Ustazah bila kita menyembunyikan amalan ni, kita rasa lebih tenang dan kita rasa bahawa Allah akan terima amalan kita. Betul ke Ustazah faedahnya? Aiman pernah tak pergi masjid ambil gambar? Alamak, pernah jugalah dulu Ustazah. Dan solat tarawih. Tapi setiap hari ke? Tak adalah selalu. Kalau untuk kenangan tak ada masalah. Sekadar kenangan. Okeylah, PKP, solat tarawih dekat rumah. Okey, kenangan. Tahun depan Facebook keluarkan balik lah benda tu kan. Yalah, memori. Tapi ada setengah orang tu setiap hari dia bagi tahu dia solat. Kan? Alamak. Boleh ke macam tu Ustazah? Kan? Malam pertama dan malam kedua dan lepas tu siap tunjuk gelang-gelang lah apa. Itu pun menunjukkan riak. Orang pun cakap, ya Allah dia ni orang yang tidak mampu akan rasa macam kecewa dengan kehidupan kadang-kadang kan. Jadi menyebabkan orang rasa macam wish dia ni orang akan buruk sangka. Dapat dosa besar daripada buruk sangka tu. Takut kita Ustazah. Jadi Ustazah, saya dah nekat lah dalam bisnes saya ni Ustazah. Saya dah buang dah. Orang kata apa, kain kuning lah, tergantung-gantung lah dan sebagainya. Boleh tak Ustazah bagi orang kata apa, amalan untuk saya menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik ini? Baiklah Aiman, apakah amalan-amalan yang kita bolehlah amalkan untuk kita tidak mengamalkan syirik? Okey, seperti contoh solat. Kita jangan tinggal solat. Lepas solat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey, solat, doa. Solat, doa. Lepas tu kita sentiasa berzikir. Baca Quran. Itu mendekatkan kita lagi kepada Allah Ta'ala. Yelah Ustazah, saya dah lama dah saya tak solat, saya lama dah tak baca Quran Ustazah. Betul. Dan satu lagi, amalan yang bagus ni bersedekah. Ya, dengan bersedekah kadang-kadang contohnya lah Aiman ada perniagaan kan. Okey, tadi Aiman buat restoran. Okey. Tak salah contohnya bersedekah pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat sedekah dekat orang-orang miskin. Insya-Allah Allah akan gandakan lagi. Restoran Aiman tu ramai lagi orang datang. Okeylah Ustazah, kalau macam tu Ustazah belanja kami makan spaghetti ke Ustazah? Ya, boleh. Memang saya bersedekah untuk Aiman. Okey, lepas ni habis siaran kita akan makan spaghetti. Betul. Okey, baik Aiman Ustazah. tak perlulah baca mantra-mantra tu. Tak payah mantra-mantra dah. Ya, baca minta Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas solat subuh
Ya, lepas solat subuh, sebelum buka kedai, kita solat. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga hari ini rezekiku bertambah, kedaiku, kan? Amin. Minta Okey. setiap hari, insya-Allah. Baik Ustazah, saya rasa murid-murid kita kat rumah pun mesti ada amalan-amalan mereka setiap hari Ya, betul. yang Aiman. mereka lakukan di rumah Ya. untuk mereka menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Betul Ustazah? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Murid-murid kita cuba tulis sikit. Cuba tunjuk sikit Lepas tu apa tunjuk amalan kepada murid-murid. kita. Angkat. Angkat. Okey, Jom. boleh angkat? Siapa yang dah siap boleh angkat. Siapa dah siap boleh angkat. Nanti Ustazah bagi markah. Angkat poster Okey. masing-masing. Apakah amalan yang murid-murid kita lakukan di rumah ni Ustazah? Kita nak ya. tengok. Angkat poster, tunjuk. Amalan membaca surah Al-Ikhlas. Tunjuk. Wow. Adilia boleh cerita sikit tak? Apa tu Adilia? Okey, Adilia boleh cerita sikit? Okey, dekatkan sikit Adilia. Boleh Okey. cerita tak? Boleh cerita tak? Tu gambar Adilia. Okey. Gambar yang pertama, saya solat 5 waktu sehari dan semalam. Gambar bagus. yang kedua, saya mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya sentiasa mengulang kaji pelajaran. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Baik. Kita nak tengok siapa pula Ustazah? Haziq. Nampak Nazimi tadi dia angkat-angkat dia punya tu. Okey. Nazmi dulu, silakan. Okey, Nazimi. Okey, tunjuk sikit. Tak nampak ke tengah sikit? Okey. Okey, cantik. Okey, Nazimi buat apa? Alright. Silakan. Okey, baca Nazmi, boleh cerita sikit tak? Aktiviti harian saya ialah dan membaca Al-Quran. Okey, solat, membaca Al-Quran. Betul lah yang Ustazah cakap tadi kan? Ah. Maknanya solat, baca Quran dapat menghindar kita daripada perbuatan betul. syirik. Terima kasih Nazmi. Okey, yang lain ada tak? Yang lain? Okey, angkat. Semua angkat. Dia minta Siapa angkat. lagi? Murid, semua. Aklan, cuba angkat Aklan. Siapa lagi tu? Okey, Ehsan ada Ehsan? Terlalu besar Ustazah. Terlalu tak apa, besar lah besar pun tak apa. Ustazah. Angkat je. Okey, Ryan Angkat je. Okey. Amar angkat. Cuba angkat sikit Aklan. Awak boleh Aklan, cerita angkat tak? sikit nak tengok besar tu. Wah. Wah. Okey, cerita baik. sikit Aklan. Cerita sikit Aklan. Cuba tunjuk. Apa dia. tu? Dekat apa yang whiteboard. Aklan buat? Okey, bagus-bagus tanya. Okey, boleh cerita sikit awak Boleh buat apa cerita tu? sikit tak? Buka mikrofon Aklan. Solat membaca Al-Quran dan juga membaca buku. Solat, baca Quran, Aklan ni kan? baca buku. Betul. Okey, kita nak tengok lagi kawan-kawan kita yang lain. Ada tak? Amar? Amar ada? Ryan? Ryan Siapa ada lagi? angkat? Ui, Ryan Raya. dekat. Okey. Okey, Rayun buat apa tu? Cuba cerita. Okey, tunjuk. Membaca Al-Quran, solat dan mengulang kaji pelajaran. Baca Okey, Quran, Alhamdulillah. solat, ulang Kan? kaji. Ya, betul. Okey, ada lagi tak murid-murid kita yang nak tunjukkan hasil orang kata apa amalan yang mereka lakukan di rumah? Ada lagi tak? Dah Semua dah Okey, baik. Tadi saya tengok Ustazah kebanyakan mereka ni orang kata apa jaga solat, baca Quran, Ya. baca buku. Dan yang Tak paling ada penting- pun yang Ya. menyembah pokok ke apa ke. Tak Tak ada? ada. Oh, Bagus. okey. Alhamdulillah. Pelik-pelik ya. Ya, tak ada yang pelik-pelik. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Kita nak bagi kuis lah dekat murid-murid kita ni Ustazah. Kuis, tapi kan, sebelum tu kan. apa kata kita rehat sekejap? Okey, boleh. Okey, baik. Murid-murid, nak tahu apakah soalan kuis yang akan Ustazah berikan kepada kita semua? Kalau dapat jawab, nanti boleh makan spaghetti tau. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini terus Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
pulut kuning sudah sampai, ayam golek dan itik salai. Tu orang kata. Mananya pulut kuning dengan itik salai mana? Ingat Ustazah cerita Doremi yang orang kata apa? Bomoh tu. Sebab orang jahat ni dia nak dapatkan seorang puteri ni. Jadi dia pergi dekat Bomoh. Rupa-rupanya Bomoh pun temberang juga Ustazah. Jadi maknanya kita kena ingat bahawa perbuatan ini semua syirik dilaknat oleh Allah SWT. Dan kita kena sentiasa minta kepada siapa Ustazah? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat murid-murid, jangan cuba aksi ini dirubah. Alright? Okey, baik Ustazah. Aiman, tapi kalau nak minta spaghetti, minta dengan Aiman sekejap lagi. Okey, minta spaghetti minta dengan saya. Baik Ustazah, kita nak test murid-murid kita sebab tadi murid-murid kita solat, baca Quran, baca buku. Tapi Ustazah, kita nak buat pengukuhan sikit dengan murid-murid ni. Kita nak tanya mereka soalan. Kita nak buat kuis dengan murid-murid kita. Silakan Ustazah. Okey, jom kita buat kuis. Okey, murid-murid dah sedia ke belum? Dah bersedia, tunjuk go sikit murid-murid. Cuba double thumbs up sikit. Ni kalau dah sedia. Baik, murid-murid kita dah bersedia. Silakan Ustazah. Okey, soalan pertama. Soalan pertama. Okey. Okey, apa dia ialah perbuatan menyekutukan dengan sesuatu. Siapa nak jawab? Terus buka mikrofon. Okey, silakan. Amar Luqman. Syirik. Syirik. Betul ke jawapan tu? Wah, pandai. Boleh buka mikrofon semua. Tahniah Amar. Okey, yang kedua, antara perbuatan syirik ialah apa berhala? Silakan. Menyembah berhala. Menyembah berhala. Siapa jawab tu? Aklan ke? Aklan. Okey. Menyembah. Wah, betul. Betul, Okey, yang ketiga. Hukum mensyirikkan Allah adalah Haram. Semua jawab haram. Okey. Boleh jawab. Okey, yang keempat. Syirik adalah dikategorikan dosa yang paling apa? Paling apa ni? Dosa. Betul. Dan soalan yang kelima. Syirik boleh berlaku melalui 3 perkara tadi. Apa dia? Perkataan dan perbuatan. Apa dia? Apa satu? Iktikad. Wah. Berapa markah Ustazah? Alhamdulillah. 50 markah. 50 markah untuk murid-murid kita pada hari ini. Baik Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah, saya ada terdengar satu kisah para nabi ni lah Ustazah, berkaitan dengan perbuatan syirik ni. Boleh tak Ustazah Roha kongsikan dengan kita semua? Ya, okey. Cuba kita ambil sebagai panduan pengajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang menyeru kaum baginda pada ketika itu yang menyembah berhala. Daripada nenek moyang keturunan mereka menyembah berhala sehingga 95 tahun, Aiman. Nabi Nuh berdakwah untuk kembali kepada Islam. Termasuklah anak mudanya yang tersayang. Sehingga 95 tahun baginda pun macam dia dah bukannya give up lah. Maknanya Nabi Nuh ni mohon pertolongan Allah untuk memberi hidayah dan menurunkan hukuman kepada keingkaran kaum-kaum baginda ketika itu. Maka Allah pun mendengar dan memperkenankan doa Nabi Nuh dengan mendatangkan banjir yang besar yang bergulung-gulung. Sebelum itu Nabi Nuh telah diperintahkan oleh Allah supaya menyediakan bahtera untuk persediaan mereka nanti. Kemudian apabila datangnya banjir, semuanya kaum yang ingkar, yang menyembah berhala tadi, semuanya dimusnahkan, mati dalam banjir yang besar. Takutlah saya termasuklah anaknya sendiri yang ingkar tak nak masuk Islam. Kalaulah saya buat lagi selamat. Kalaulah saya buat perbuatan-perbuatan tadi silat-silat dengan kedai-kedai, saya roboh Ustazah. Ya, betul. Orang pun dah tak nak pergi. Maknanya azab Allah itu sangat pedih kepada orang yang syirik kepada Allah SWT. Okey Ustazah Amirah. Ada lagi ke aktiviti kita bersama dengan murid-murid? Dah tak ada dah. Itu sahaja. Mungkin ada sedikit orang kata perumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini Ustazah. Baiklah, rumusan kita
Ustazah, kita dah belajar syirik, kita dah tahu menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Jadi para murid-murid di rumah, di Google Meet atau siapa-siapa saja, janganlah mengamalkan syirik, jangan menyekutukan Allah, jangan percaya bomoh dan sebagainya. Percayakan kepada Allah yang satu. Okey? Okey, dan kemudian kita nak tanya juga dengan Ustazah Roha. Mungkin ada saranan ataupun nasihat daripada Ustazah untuk murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Silakan Ustazah. Ya, selepas kita dah belajar bagaimana kesan hukuman terhadap orang yang melakukan ataupun mendekati kepada amalan yang menjadikan syirik, yang membawa kepada syirik, kita kena amalkan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ikhlas. Kita kena bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah sahaja. Jadi kita buat sesuatu ibadah dengan ikhlas semata-mata hanya kerana Allah. Setiap hari jangan tinggal solat fardu 5 waktu dan juga mengaji Al-Quran. Itu untuk anak murid-murid. Baik, terima kasih Ustazah. Yang penting jaga solat, jaga bacaan Quran kita dan sentiasa kita dengan cakap mak ayah kita. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Rohani dan juga Ustazah Amira. Dan apa yang kita buat tadi semuanya lakonan semata-mata. Dan jangan lupa tiru untuk kita memperbarui syahadah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk perbaiki ataupun memperbarui akidah kita. Dan kita nak ucap terima kasih kepada murid-murid kita yang cemerlang pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Jumpa lagi. Adik-adik, syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perbuatan dan perkataan. Jadi, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Didik TV KPM